Di sebalik keindahan Sabah, tersimpan satu cabaran berpanjangan, kemiskinan tegar. Namun, angka kini berubah dan langkah seterusnya lebih mencabar, memastikan tiada siapa yang kembali semula ke titik mula. Perkongsiannya bersama Azlina Nineng dalam Aspirasi Bayu. Dasar pembasmian kemiskinan tidak boleh berdiri sendiri. Ia perlu disepadukan dengan dasar pendidikan, kesihatan, infrastruktur dan pembangunan wilayah. IDS mencadangkan agar setiap pelan pembangunan daerah mengambil kira dimensi kemiskinan secara langsung. Di Sabah, kita menggariskan 5 teras intervensi utama. Yang pertama iaitu bantuan perumahan, yang kedua bantuan pendidikan, ketiga bantuan pekerjaan, keempat kebajikan dan keusahawanan, dan juga yang terakhir adalah keusahawanan dan latihan bagi menyelaras sokongan kepada isu-isu rumah yang berisikolah. Dalam masa setahun, lebih 22,510 ketua isi rumah berjaya dikeluarkan daripada senarai miskin tegar. Itulah hasil pelaksanaan program menoktakan kemiskinan tegar PMKT oleh Kerajaan Negeri Sabah. Kejayaan ini bukan kebetulan, ia hasil pendekatan berasaskan data menggunakan sistem IKASI dan PADANS sebagai rujukan utama. Bagi memastikan ketua isu rumah KAR yang telah dikeluarkan daripada senarai miskin tegar kekal berdaya tahan secara ekonomi, 2 sistem digunakan iaitu sistem yang pertama pangkalan data IKASI dan juga yang kedua adalah pangkalan data Negeri Sabah. Namun, kejayaan ini tidak boleh dinikmati tanpa kebimbangan. Antaranya, risiko KIR kembali miskin akibat pendapatan tidak stabil, tiada simpanan atau faktor sosial. Lalu cabaran ini diperhalusi oleh Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS. IDS sedang meneroka penggunaan aplikasi mudah alih dan sistem pangkalan data bersepadu untuk memantau status KIR secara masa nyata. Ini membolehkan tindakan segera seperti kaunseling, bantuan kecemasan atau intervensi ekonomi. Pendekatan bersepadu, bersasar dan berasaskan data menjadi kunci utama strategi kerajaan negeri menjelang 2030. Yang pasti, usaha membasmi kemiskinan tegar bukan tugas satu pihak. Ia perlukan kerjasama semua lapisan masyarakat demi matlamat memastikan Sabah sifar miskin tegar. Dari pinggir kota ke pedalaman, inisiatif Sabah membasmi kemiskinan tegar bukan lagi angan-angan. Sebaliknya menjadi kenyataan. Azlina Nineng, RTM. Dari negeri di bawah bayu, arahan lanjut Jabatan Peguam Negara berhubung kes kematian pelajar disambut baik. Perinciannya bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Suaran, silakan. Ya, Otto. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji G. Nur sambut baik kenyataan Jabatan Peguam Negara yang mengeluarkan arahan lanjut berhubung kes kematian pelajar Zahra Khairana Mahathir. Kes ini bukan sahaja menyentuh perasaan rakyat di Sabah, malah turut mendapat perhatian luas di seluruh negara termasuk negara jiran. Ini jelas menunjukkan bahawa keadilan untuk pelajar berkenaan adalah tuntutan bersama yang merentasi sempadan dan perbezaan. Datuk Haji G menzahirkan keyakinan kepada pihak berkuasa untuk membuat siasatan secara telus dan menyeluruh agar keadilan dapat ditegakkan. Semua pihak perlu bertenang dan tidak terpengaruh dengan spekulasi serta memberi ruang dan kepercayaan kepada proses undang-undang yang sedang berjalan. Banteras kes buli di sekolah menempatkan anggota polis dan kuatkuasa pemasangan kamera litar tertutup CCTV antara alternatif terbaik.
Kehadiran anggota berpakaian seragam di sekolah dapat memantau pergerakan pelajar sekaligus menjadikan persekitaran sekolah selamat. Karena kalau ada polis yang pakai uniform di sana, tetap takut sudah pembuli-pembuli ni. Jadi ini merupakan satu pendekatan yang boleh difikirkan oleh Kementerian Pendidikan dan juga menteri yang berkaitan. Tegas Datuk Nizam, isu buli tidak sepatutnya berlaku di sekolah kerana ia adalah tempat menimba ilmu dan membina sasia diri pelajar. Pewujudan pasukan bomba komuniti dan fire point akan diperluas di perkampungan atas air. Ia bagi membolehkan bantuan awal dapat diambil sekiranya berlaku kebakaran sebelum ketibaan pasukan bomba dan penyelamat. Penglibatan masyarakat dalam pasukan itu juga dapat memperkukuh semangat sukarelawan dan tanggungjawab sosial dalam kalangan penduduk setempat. Andai kata berlakunya kebakaran, mereka akan bertindak dengan menggunakan alat pemadam api yang kita sediakan. InsyaAllah untuk mengelakkan kemerbakan api lah. Okey, di peringkat permulaan ataupun peringkat kecil. InsyaAllah. Beliau menyatakan perkara ini pada program kempen kesedaran dan keselamatan awam Majlis Keselamatan Aktiviti di Air, Satu Rapi dan Pentauliahan Bomba Komuniti di Kampung Bokara. Ahli Parlimen Batu Sapi, Datuk Khairul Firdaus Akbarhan dalam ucapan perasmian mengalu-alukan penganjuran program seumpama. Ia dapat meningkatkan kesedaran awam mengenai risiko kebakaran dan langkah yang perlu diambil. Kerja baik pulih Balai Raya Kampung Sungai Beruang Sandakan kini siap sepenuhnya. Ia sekaligus memberi kemudahan lebih selesa kepada penduduk setempat. Usaha berkenaan direalisasikan Pasukan Pusat Khidmat Rakyat Adun dilantik bersama-sama komuniti setempat. Balai Raya, alhamdulillah, semoga mereka dapat satu bila orang kesenangan menikmati suasana yang begitu selesa. Kita akan turun lagi sekali. Kita akan memberikan cat untuk kipas untuk mereka punya program aktiviti di Balai Raya itu. Saya ucapkan ribuan terima kasihlah kepada Datuk dan semua rombongan-rombongan ini yang telah bergotong royong. Balai Raya ini digunakan oleh kaum wanita untuk ini EIM. Setiap minggu memang dia orang menggunakan. Sekolah Menengah St. Anthony Tenom menjadi destinasi program bakti madani, iaitu salah satu pengisian sempena program Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2025 di Tenom. Menerusi program ini, peserta konvoi KMJG diketuai Pengarah Jabatan Penerangan Sabah, Jainisa Muhammad Nor bersama warga sekolah melakukan aktiviti gotong royong madani PIBG untuk mencantikkan kawasan sekolah. Turut diadakan taklimat ringkas kesedaran buli yang disampaikan Inspektor Cornelius Loipin daripada Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPK Sabah yang juga peserta konvoi. Taklimat diadakan sebagai simbolik konvoi KMJG yang turut peka dan membawa mesej kesedaran terhadap isu buli dalam kalangan pelajar sekolah. Mendidik penduduk lebih prihatin dan cakna terhadap keselamatan. Program Ronda Cegah Jenayah Bersepadu dilaksana di Kampung Warisan Inanam. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Kasim Muda berkata, program yang meningkatkan kehadiran polis di kawasan kediaman beri kesedaran mengenai pencegahan jenayah. Dalam masa sama, memupuk kerjasama dan mewujudkan saluran komunikasi berkaitan penyebaran maklumat keselamatan. Perkongsian maklumat dan rondaan bersama mampu mewujudkan persekitaran selamat, harmoni dan bebas jenayah. Beliau berharap masyarakat setempat terlibat aktif dalam tugas pemantauan di kawasan kediaman masing-masing. Ini khususnya skim rondaan sukarela SRS dan kawasan rukun tetangga KRT sebagai rakan strategik PDRM. Program kempen Tandas Awam Bersih 2025, Daerah Sepitang Wakil Negeri ke Pertandingan Toilet of the Year 2025, peringkat kebangsaan. Ahli Parlimen Sepitang, Datuk Mat Bali Musa yang bangga dengan kejayaan itu berkata, ia satu usaha membudayakan amalan, penjagaan serta penggunaan tandas yang betul. Selain mewujudkan tandas awam bersih, menawan dan wangi BMW serta mencapai penarafan 4 bintang ke atas.
Sebagai ahli parlimen, kita menyokong penuh apa juga usaha yang dilakukan ini, dan usaha murni ini juga adalah merupakan penyuntik semangat. Jadi kita mengharapkan supaya usaha murni akan berterusan dan bersemarak demi untuk kebersihan ataupun kecantikan kawasan kita di Sepitang. Dato' Mat Bali berkata inisiatif seumpama mampu meningkatkan imej daerah Sepitang sebagai lokasi pelancongan dan pintu masuk ke Sabah. Seekor penyu yang ditemui terdampar dalam keadaan lemah di tepi pantai Kampung Santing Pengalat Besar Papar berjaya diselamatkan pihak bomba malam tadi. Sejurus menerima panggilan pada 7.44 malam, 3 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Papar bergegas ke lokasi kejadian. Pihak bomba bertindak menyelamatkan penyu menggunakan kaedah mengangkat dengan kain, kemudian melepaskannya kembali ke habitat asal di tepi pantai yang turut dibantu orang awam. Operasi selesai pada 8.45 malam. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah, kita kembali bersama Otto. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Silakan Otto. Baik, terima kasih. Suara langsung dari Sabah.